Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, dengan izinnya sekali lagi kita dipertemukan di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, ataupun terjemahan asalnya daripada At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, sebuah kitab karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, seorang ulama yang tersohor dari Cordova, Spanyol. Beliau adalah seorang ulama yang paling masyhur di bidang tafsir, mengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran setebal atau sebanyak 20 jilid. Seorang ulama yang begitu hebat sekali dan disemadikan sekarang di Almenia, di sebelah timur Sungai Nil. Hari ini alhamdulillah Rabu 7 hari bulan April tahun 2021 bersamaan 24 Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Kita masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Walaupun ada perkembangan baik yang telah pun dimaklumkan oleh pihak pemerintah, tetapi sebagai rakyat marilah kita sama-sama terus mengamalkan normal dan juga kelaziman baru dalam kehidupan seharian dan berusaha untuk mematuhi tata cara pengendalian piawai atau SOP yang telah ditetapkan, khususnya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan di masjid, bermula pada minggu hadapan, tarawih, iftar, moreh, sahur, qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan kita mematuhi segala peraturan yang ditetapkan, dapatlah kita mengawal situasi gelombang COVID-19 ini dan boleh kita melandaikan lengkungan keboleh jangkitan. InsyaAllah dengan izin Yang Maha Kuasa kita boleh menang berlawan dengan COVID-19 ini dan seterusnya menjalani kehidupan serta melaksanakan ibadah seperti yang pernah kita lakukan. Baik, kepada yang ada kitab, kita masih membahaskan bab yang ke-11 halaman 751. Dalam kitab asal At-Tazkirah fil Ahwalil Mauta Umuril Akhirah pada muka surat 980 bab awwalun nas bisabaq ilal jannatil fuqara. Kita masih membahaskan salah satu daripada bab di dalam kitab At-Tazkirah ini, iaitu bab tentang orang fakir miskin mendahului orang kaya ketika di surga. Dan ada satu bab yang dicatat oleh tuan kitab, babu minhu, ada satu subtopik di dalam bab orang yang awal masuk surga ini, iaitu tajuknya Buhbuhatul Jannati. Buhbuhatul Jannati yang diterjemahkan di dalam buku kita ini pada muka surat 751, Buhbuhatul Jannati sebagai jantung syurga. Muka surat 751, jantung syurga. Kita bacakan hadisnya. Tuan kitab membawakan satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Khatabana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bil jabiyati faqala, ya ayuhan nasu inni qumtum fikum kamaqami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fina faqala.
Kata Ibn Umar, ni dalam kitab tidak ada matannya, ada terjemahan saja, kita bacakan matan untuk mengambil barakah. Satu ketika, kata Ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan satu pidato atau menyampaikan satu khutbah kepada kami di Al-Jabiyah, di mana Al-Jabiyah ini terletak di Syria sekarang, berdekatan dengan Damsyik, 1300 km kurang lebih daripada Madinah. Maka Umar telah berucap, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, aku berdiri di hadapan kamu sebagaimana berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di hadapan kami. Dan baginda telah menyampaikan satu hadis, usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina la yalunahum." Aku berpesan kepada kamu melalui para sahabatku, kemudian melalui orang-orang selepas sahabatku, dan kemudian melalui orang-orang yang datang selepas mereka. Thumma yafshul kadhibu hatta yahlifa ar-rajulu wa la yustahlafu wa yashhada syahidu wa la yustashhadu. Kemudian kata Nabi, akan tersebarlah pembohongan sehingga seseorang yang bersumpah tanpa disuruh dia akan bersumpah. Kemudian ada seorang menjadi saksi walaupun dia tidak diminta untuk menjadi saksi. Ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin ila kana thalithahuma syaitanu. Ingatlah, janganlah kamu duduk berdua-duaan antara laki-laki dengan seorang perempuan, kerana yang ketiga akan bersama kamu adalah syaitan. Kemudian Nabi menyambung, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu sentiasa duduk dalam sebuah jemaah. Wa iyyakum wal furqata, jangan kamu berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'adu, kerana syaitan itu selalu bersama dengan orang yang bersendirian. Man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah, barang siapa yang ingin mendapat buhbuhatil jannah, jantung surga, falyalzamil jamaah, hendaklah dia bersama di dalam jamaah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikal mu'minu, barang siapa yang merasa gembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia tidak suka dengan kejahatan yang dia buat, maka itulah tanda dia seorang yang beriman. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Abu Isa, hadis ini hasan sahih. Saudara, apa pelajaran daripada hadis ini? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berpesan akan datang satu zaman di mana akan berluasanya orang-orang yang suka bersumpah, walhal kita tak suruh pun dia bersumpah, hanya kerana semata-mata nak membuktikan percakapannya itu benar. Kita tak suruh pun dia sumpah, dia menonong, dia bersumpah mengatakan dia buat atau dia tak buat sesuatu. Yang kedua, Nabi berpesan akan datang satu zaman di mana orang akan suka nak jadi saksi, walaupun dia tak diminta menjadi saksi. Dia menonong, dia menawarkan diri nak menjadi saksi di mahkamah, nak menjadi saksi perbicaraan, sebab dia hanyalah saksi palsu, nak menolong kawan-kawan, nak menolong bos misalnya. Dia tak disuruh pun dia akan jadi saksi. Yang ketiga, hadis ini pelajarannya adalah Nabi SAW melarang perbuatan khalwat ataupun perbuatan berdua-duaan antara seorang lelaki dan seorang wanita yang bukan mahram, yang boleh mendatangkan fitnah, syak wasangka dan mengundang maksiat. Nabi tidak membenarkan. Yang keempat, Nabi SAW mengarahkan kepada kita supaya sentiasa duduk dalam jamaah, mesti saling berukhuwah, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasihati, sebab kita nak mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Itu yang keempat. Yang kelima, pelajaran hadis ini, kita dilarang hidup mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Dan yang keenam, siapa yang merasa gembira
bila melakukan apa-apa kebaikan, dan dia tak selesa kalau buat apa-apa kesalahan ataupun dosa, maka itu tanda dia orang beriman. Saudara, yang nak kita fokuskan pada pertemuan hari ini adalah bila Nabi menyatakan siapa-siapa yang nakkan kepada buh-buhatil jannah, jantung syurga. Rupanya dalam syurga dia ada center dia. Dia ada pusat dia. Dia ada jantung dia. Center. Dia setiap perkara mesti ada center. Manusia pun dia ada pusat dia. Dia ada pusat, center dia. Macam kita di bandar mesti ada center. Kalau di Kuala Lumpur, dia punya city centernya di mana? KLCC lah, Kuala Lumpur City Center. Dia ada center dia. Kuantan, bandar kita pun ada center dia, yang mana tempat orang numpu, berkumpul. Jadi dalam surga pun sama. Seluas-luas surga, dia ada city center dia. Dan Nabi berjanji siapa-siapa yang nak dapat duduk di pusat ini, center ini. Mana kalau orang lain, kalau Kuantan, dia tak mesti duduk di center. Mungkin dia duduk belah hala ke rural area sikit. Dia tak duduk kat suburban lah, bukan duduk urban sangat. Rumahnya mungkin seberang jambatan sana, seberang bukit sana, balik bukit sana. Artinya tidak duduk center. Di Kuala Lumpur, berapa orang sangat yang boleh duduk kawasan center Kuala Lumpur? Kalau dekat dengan kawasan KLCC, ada beberapa apartmen dan kondominium yang ada. Itu semua super kaya je yang duduk di situ. Orang tertentu, hotel dia pun mahal sebab dia center. Maka dalam surga ada golongan elit yang akan duduk di center surga, buh-buhatil jannah. Siapakah orang yang dapat buh-buhatil jannah ini? Orang yang duduk dalam jemaah. Sebab itu saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islam, dia memerintahkan umatnya mesti jaga kesatuan, al-jamaah, dan mesti jauhi perpecahan, al-firqah. Hari ini kita merasa sedih bila ada orang dia tak nak bersatu, tak nak bergabung, tak nak berkawan. Bila tanya kenapa kamu tak nak bergabung, tak nak bersatu, kerana alasan yang diberikan, majoriti akaumbi tak nak bersatu. Ayat majoriti tak nak bersatu itu perlu kita refresh balik. Kerana saudara, kebenaran tidak memandang jumlah. Akaumbi yang ramai tidak mahu bersatu. Ramai itu bukan tanda kebenaran. Kerana kebenaran tidak perlu kepada orang yang ramai. Ada orang kata kami ramai, akaumbi kami ramai, grassroots semua mengatakan tak nak bersatu, tak nak berkawan dan macam-macam. Ramai bukan semestinya benar. Kebenaran tetap kebenaran walau kita bersendirian. Dan kesalahan tetap kesalahan walaupun didukung oleh ramai orang. Jangan kita ingat ramai tanda kita benar. Tidak. Bahkan Allah pun dalam Quran menyatakan bahawa umumnya manusia ramai ni sesat. Hanya yang the creamiest among the creamier saja yang faham erti kebenaran. Majoriti orang sesat, jauh daripada kebenaran, kejahilan. Cuba tengok dalam posting Facebook, newsfeed yang masuk, orang jahil ni lebih ramai daripada orang yang cerdik. Ramai tidak mesti benar. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau nak mengikut orang yang ramai di muka bumi ini, nescaya mereka tu lebih nak sesatkan engkau daripada nak bawa kepada kebaikan. Surah Al-An'am ayat 116. Ramai tak mesti betul. Jangan kita pegang kami ramai. No. Allah Ta'ala sebut lagi, tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allah Ta'ala menyebut ini adalah ayat-ayat kitab Allah, iaitu Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan kau yang benar. Tetapi aksaran nas, majoriti manusia, la yu'minun, tidak percaya. Ramai itu ada masanya, bukan tentu boleh dijadikan hujah. Sebab itu kalau kita melihat dalam sejarah, ada di kalangan Nabi-Nabi Allah yang tidak memiliki pengikut, tidak ada umat. Bahkan ada yang hanya mempunyai seorang pengikut, dan ada Nabi yang mempunyai sekelompok pengikut saja. Nabi pernah bercerita, uridat alayyal umamu
qala fara'aitu an-nabi alaihi salatu wassalam ma'ahu rahtu wan nabiyyu ma'ahu rajulu wa rajulan wan nabi laisa ma'ahu ahadun. Aku pernah diperlihatkan kepada umat-umat terdahulu dan aku ada melihat ada nabi yang bersamanya hanyalah ar-raht. Rahat ini dalam bahasa Arab sekelompok manusia yang terdiri daripada 3 sampai 10 orang saja. Dan ada nabi yang aku tengok bersamanya seorang umat. Dan ada nabi yang aku tengok dia hanya mempunyai 2 umat. Dan ada nabi yang aku nampak tidak ada umat seorang pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, la tastuhish turuqal huda liqillati ahliha wala taghtarra bi kasratil halikin. Janganlah engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran itu hanya kerana sedikit orang yang melalui jalan itu. Dan jangan pula terpedaya dengan jumlah ramainya orang, tapi rupanya semuanya membawa kepada kebinasaan. Sebab itu jangan kita gunakan alasan kami tak nak bersatu kerana majoriti akar umbi tidak bersetuju. Oh, ini tidak dibenarkan. Kalau mereka semua tak bersetuju sekalipun tapi benda itu tak betul, tak perlu nak diikut. Kita mesti bersatu dalam al-jamaah. Siapa al-jamaah? Nabi SAW ada bersabda, innahu sayakunu ba'di hanatun wa hanatun. Sepeninggalan aku nanti akan berlaku banyak huru-hara yang tak berhenti, terus menerus, sentiasa ada huru-hara. Hari ni huru-hara, esok senyap sekejap muncul lagi kekecauan dan huru-hara. Faman ra'aitumuhu fa'arakal jama'ata au yuridu tafriqa amri ummati Muhammadin kainan man kana faqtuluh, kata Nabi. Jika ada di antara kamu melihat ada orang masa itu ketika kekecauan dia nak memecah belahkan jemaah atau dia nak menginginkan perpecahan kepada umatku, walau apapun bentuk usaha yang mereka lakukan, faqtuluh, perangilah mereka, kata Nabi. Fa inna yadallahi 'alal jamaah, kerana tangan Allah duduk di atas jamaah. Fa inna syaitan ma'a man faraqal jamaah yarqudu, dan syaitan itu dia akan berlari bersama orang yang hendak memecah belahkan jamaah. Ini hadis riwayat As-Suyuti. Sebab itu saudara, bersatulah, kita akan dapat jantung syurga. Ada orang bagi alasan, Ustaz, kami tak nak join jemaah sebab saya tak suka kepada pemimpin jemaah itu. Dok cetong, dok setarang marah. Saya tak suka kepada pemimpin jemaah itu, penipu, macam-macam. Apa Nabi ajarkan? Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Ini Nabi mengajarkan. Barang siapa melihat sesuatu yang dia tidak suka kepada pemimpinnya, falyasbir alaih, sabar. Falyasbir, bersabarlah dulu, sabar. Fa innahu man faraqal jamaah shibran famata illa mata maitatan jahiliyah. Kerana kata Nabi, siapa yang keluar daripada jemaah walaupun sejengkal dan kemudiannya dia mati, maka matinya itu seperti matinya bangkai jahiliyah, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita tak suka kepada pemimpin jemaah itu, kita diminta untuk bergabung dalam satu jemaah. Alasan tak suka kerana pemimpin itu tak diterima. Kerana kalau tak suka pun, kata Nabi, falyasbir alaih, sabar dulu. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Dan bukan sekadar masuk kubur, mati jahiliyah, kata Nabi. Sebab itu saudara, belapang dada, sabar, redha. Duduk bersama, belapang dada. Duduk berkawan, bertenggang rasa. Orang pendendam hatinya hitam, orang cemburu hatinya berbulu, orang pendendam imannya padam, orang pendengki hati berdaki. Sebab itu soal nak duduk dalam jemaah ni soal hati. Justru saudara, sukarnya kita bersatu bukan kerana orang lain, kerana punca kita sendiri, punca daripada kita sendiri. Salah satu sifat yang merosakkan jemaah dan penyatuan adalah ego. Ego ini, dia merasa dia paling hebat,
dia paling benar, dia paling betul, dia paling ramai, dia paling senior, dia lebih berpengalaman, dia lebih makan garam, dan dia lebih pada orang segala-galanya. Ini namanya ego. Orang putih panggil narsis. Narsis ini asalnya daripada legenda cerita Yunani kuno. Ada satu watak namanya Narsisus. Narsis ini dia jatuh cinta pada kehansaman diri dia sendiri. Dia duduk tepi kolam, dia nampak bayang-bayang dalam kolam, dia jatuh cinta dengan bayang-bayang itu, sebenarnya bayang-bayang dia. Dan akhirnya dia terus duduk tepi kolam tu tiap-tiap hari, tak makan, tak minum. Akhirnya kesihatan dia merosot. Dia hari-hari nak tengok mukanya sendiri dalam kolam. Akhirnya dia mati dan berubah menjadi bunga narsisis. Dan terkenal perkataan narsis ini, orang yang kagum dengan kehebatan dia sendiri. Ini ego. Tuan-tuan, Nabi pernah bagi amaran, salasun muhlikatun, 3 perkara ni akan menjahanamkan kau, kata Nabi. Jahannam, binasa. Syuhun muta', pertama kedekut. Yang kedua wahawan muttabi', hawa nafsu yang tak boleh kontrol. Dan yang ketiga i'jabul mar'i binafsih. Yang nombor 3, seseorang tu bila dia kagum kepada diri dia sendiri. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ketiga-tiga jurang ini Nabi suruh lawan. Bila rasa kedekut, nak membelanja orang, nak beri pada masjid, nak beri pada orang susah, rasa kedekut itu lawan, kata Nabi. Begitu juga bila nafsu banyak sangat kehendak, tengok rancangan televisyen jual barang, kita nak beli, buka Facebook, lalu barang-barang nak jual, kita rasa nak beli, lawan, kata Nabi. Dan yang ketiga, bila start nak rasa kagum dengan kehebatan sendiri, kitalah yang paling handsome, kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling lama, kitalah yang ramai daripada orang lain, kitalah menang paling banyak, ini dah start nak sombong. Sebab itu dalam Quran, sifat manusia yang keras kepala direkodkan dalam 53 ayat. Orang ego, dia selalu merasa dirinya saja yang paling baik. Dia merasa dirinya saja yang akan masuk surga, orang lain semua masuk neraka semua. Ini orang ego. Allah larang kita ada perangai begini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Mu jangan merasakan mu paling suci sekali. Mu jangan merasakan mu yang paling baik sekali. Mu jangan merasakan mu yang paling betul sekali. Sebab aku, kata Allah, lebih tahu siapa yang paling takwa. Surah An-Najmi ayat 32. Kadang dia hentam kumpulan ni, ini kumpulan ni tak betul, kumpulan ni tak betul. Siapa betul? Aku. Ini sombong. Mari kita belajar kisah daripada Quran. Kalau kita bercermin pada kisah dalam Al-Quran, asal mula kehidupan dunia ni dulu, semuanya ada dalam surga. Semua kita ni duduk dalam surga. Waktu itu surga dihuni oleh iblis dan juga para malaikat. Iblis, dia adalah pemimpin ketika itu dalam surga. Dia bos dalam surga. Semua malaikat hormat dan tunduk kepada iblis. Tetapi kemudiannya Allah Ta'ala memutuskan untuk mengangkat pemimpin baru. Setelah sekian lama iblis jadi pemimpin, dilantik satu pemimpin baru namanya Adam. Apa reaksi dan respon daripada iblis? Iblis tidak mahu menerima keputusan Allah ini kerana iblis merasa dia lebih mulia daripada Adam. Dia lebih senior daripada Adam. Dia lebih lama jadi pemimpin daripada Adam. Dan disitulah terletaknya kesalahan iblis. Dia tidak boleh menerima ketetapan Allah. Iblis bukan sahaja tidak mahu sujud kepada Adam seperti yang telah diperintahkan oleh Allah, tetapi dia berusaha pula nak menyingkirkan Adam daripada surga. Dan ternyata usaha iblis ini berhasil. Dengan kelicikannya, Adam dan Hawa berjaya dipujuk untuk memakan buah khuldi yang merupakan buah yang dilarang oleh Allah. Maka sebagai hukumannya,
Adam, Hawa, Iblis, semuanya dinyahkan daripada syurga. Tiga-tiga sekali. Ketika Iblis dikeluarkan daripada syurga, Iblis tetap sahaja menyalahkan puncanya adalah Adam dan Hawa. Dia takkan kata tu salah dia. Ini semua Adam dengan Hawa punya pasal. Tetapi saudara, tidak begitu Nabi Adam. Nabi Adam ketika disingkirkan daripada syurga, yang dia salahkan adalah dirinya sendiri. Maka terkenalah Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampunkan kami dan rahmatkan kami, tentulah kami jadi orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Sebagai manusia yang beriman, sudah selayaknya kita meneladani Nabi Adam, ikhlas dengan keputusan Allah dan tidak meniru sifat iblis yang terus menerus salahkan orang lain. Ini perangai setan iblis. Saudara, kalau kita imbas sirah, ingat lagi peristiwa kekalahan perang Uhud. Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Dan apabila kamu ditimpa kekalahan dalam peperangan Uhud yang sebelumnya telah kamu menangi sebanyak 2 kali ganda dalam perang Badar, lalu kamu postmortem bertanya, anna hadza, kenapa kita kalah ya Rasulullah? Kenapa kita kalah ya Rasulullah? Padahal perang Badar kita menang bergaya. Kenapa kita kalah ya Rasulullah? Why? Allah Ta'ala mengajarkan jawapan, Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad, kekalahan ini adalah kerana dirimu sendiri, kerana kesalahan daripadamu sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Surah Ali Imran ayat 165. Maka saudara, ini beza orang beriman dengan orang kurang beriman. Mereka sentiasa melihat ada unsur syar'i di dalam setiap kejadian. Ada campur tangan dan aturan Allah dalam setiap perkara. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sehelai daun yang gugur melainkan semuanya dalam pengetahuan Allah. Dan tidak jatuh sebutir biji benih pun pada kegelapan bumi yang kering ataupun basah, melainkan semuanya ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Surah Al-An'am ayat 59. Justru jangan sombong. Ayo kita duduk dalam jemaah, kerana orang yang jaga jemaah, yadullah fauqa jemaah, Allah akan melindungi jemaah itu. Dan di akhirat dia bukan sekadar duduk dalam surga, tapi diberikan rumah, tempat tinggal, center surga, buh-buhatil jannah, duduk pada tengah surga. Saudara, tuan kitab ada membahaskan siapa al-jamaah, jemaah mana yang kita nak ikut ini. Baik, Imam Asy-Syatibi memperincikan makna al-jamaah. Ikhtilafun nas fi ma'na al-jamaah al-muradu fi hadhihi al-ahadits ala 5 aqwal. Kata Asy-Syatibi, ulama berbeza pendapat, ada 5 uraiannya berdasarkan hadis-hadis. Ahaduhuma annaha sawadul a'zam min ahli al-Islam. Fa'ala hadha al-qawl yadkhulu fi jama'ah mujtahidul ummah wa ulama'uha wa ahli syariah al-amiluna biha. Pertama, kata ulama, yang dimaksudkan sebagai jemaah yang kita wajib masuk dan bergabung dengan mereka adalah as-sawadul a'zam,
Sawadul A'zam ini termasuk dalam makna ini adalah di dalamnya ada imam-imam mujtahid, para ulama serta ahli-ahli syariah, orang yang berpegang kepada disiplin ilmu Islam. Ini pandangan pertama. Yang kedua, asani annaha jamaah a'immatul ulama mujtahidin, jamaah yang di dalamnya ada para ulama ataupun imam-imam mujtahid. Itu pendapat yang kedua. Wasalis anal jamaah hiya as-sahabah 'ala al-khusus. فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابه. Ketiga, kata ulama, yang dimaksudkan sebagai jamaah hanyalah para sahabat Nabi sahaja, sesuai dengan riwayat Nabi yang menafsirkan al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang pegang kepadaku dan para sahabatku. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi' anna al-jamaah ya ahli al-islam idza ajma'u ala amr fawajib ala ghairihim min ahli al-malal itba'hum. Keempat, yang dimaksudkan jemaah adalah umat Islam itu sendiri, yang kalau mereka bersepakat dalam satu perkara, maka wajib kita mengikuti mereka, umat Islam. Wal khamis makhtar Hud at-Tabari al-imam min al-jamaah jamaatul muslimin idza ijtamu ala amir fa amara alaihi salatu wassalam biluzumihi wa naha anil firaq al-ummah fi majtama'u alaihi min taqdimihi alaihim. Pendapat yang kelima dipilih oleh Imam At-Tabari, iaitu jemaah adalah jemaah kaum muslimin yang berkumpul di bawah sesuatu pemerintahan. Maka Nabi memerintahkan umat untuk berpegang kepada perintahnya dan melarang berpecah belah sebagaimana mereka telah bersatu pada sebelumnya. Kemudian Imam Asy-Syatibi menyimpulkan, qala Asy-Syatibi wa hasiluh an al-jamaah rajih ila al-ijtima' ala al-imam al-muwafiq li kitabillah wa sunnah. Maka kesimpulannya, kata Asy-Syatibi, al-jamaah adalah bersatunya umat pada pemimpin yang sesuai dengan ajaran kitabullah dan juga sunnah. Jadi saudara, kesimpulan mudah yang kita boleh buat, apabila ada jemaah orang Islam duduk berkumpul, kita asalnya duduk berkumpul dengan mereka, kemudian kita keluar daripada mereka, ini ditegah oleh agama. Mesti kita bersatu dalam penyatuan ini. Atas apa alasan sekalipun, kita mesti bersatu. Kalau kita nak berpecah tanpa sebarang dalil yang syar'i, maka kita akan diberi kutukan dalam agama. Sebab itu kadang-kadang kita payah untuk nak bersatu, nak menyatu ni. Banyak sangat orang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh melukakan perasaan. Ini cakap kena jaga. Waktu senja jangan ke laut, nanti bekal dimakan kera. Jangan suka bawa mulut, cerita sejengkal nanti jadi sedepa. Ini kurangkan bercakap. Kita kena buat muafakat. Bila sebut tentang muafakat, tiang utama pemuafakatan adalah perdamaian. Kita mendamaikan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, damaikanlah antara saudaramu yang bergaduh dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Saudara, tanggungjawab kita sesama orang Islam, kita mesti mendamaikan. Jangan simbah minyak, jangan. Dalam Tafsir Munir ni karangan Profesor Dr. Wahbah Mustafa Al-Zuhaili. Dia ada 16 jilid, cetakan dari Darul Fikir di Syria. Tafsir Munir ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Persatuan Ulama Malaysia dan ditasahihkan terjemahannya itu oleh Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Jadi ini tafsir yang begitu bagus. Ketika dia menafsirkan ayat yang ke-9 surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma, apabila ada dua kumpulan orang beriman bergaduh, faslihu bainahuma, hendaklah ada satu golongan mendamaikan antara dua kumpulan yang bergaduh ini. Apakah sebab nuzul ayat ini? Ini kita kena ambil pelajaran. Diriwayatkan bahawa satu hari Nabi SAW
ada hajat nak berjumpa dengan Abdullah bin Ubay. Kita tahu Abdullah bin Ubay ni ketua munafik. Jadi Nabi pun pergi bawa sahabat-sahabat. Dari riwayat sebut Nabi pergi bawa keledai dia. Sampai di rumah Abdullah bin Ubay, Nabi pun parkinglah keledai Nabi. Tiba-tiba keledai Nabi yang Nabi bawa ini buang air kecil, kencing dekat halaman rumah Abdullah bin Ubay. Bila keledai ini kencing, Abdullah bin Ubay marah. Dia berani marah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni kenapa bawa ni, sudah kencing sini, habis sini. Sampai dia kata, tanaha anni, bawa keluarlah keledai tu, hantar balik lah. Para sahabat yang mengiring Nabi semua dah marah. Hei Abdullah bin Ubay, mu jangan kurang hajar, biadab. Mu tahu ni siapa ni? Ni Nabi. Mu ingat ni siapa? Mu ingat ni imam besar ke? Ini Nabi yo. Kurang hajar. La khimar Rasulullah atiba minka. Sampai ada sahabat kata, Abdullah bin Ubay, mu hina-hina keledai Nabi. Keledai Nabi lebih mulia daripada engkau tahu. Jadi bila suasana tu dah panas, semua dah penyingsing lengan. Sahabat-sahabat yang ikut Nabi pun dah lipat lengan. Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabat pengiring-pengiring ni semua pun dah lipat, nak bergaduh dah. Masing-masing dah berlawan mulut, berkelahi. Sedang suasana hiruk pikuk Nabi diam saja. Dalam suasana itu turunlah ayat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Sekiranya dua kumpulan orang Islam ni sedang bergaduh, maka damaikanlah antara mereka. Tuan-tuan, ayat ini turun, perintah Allah untuk mendamaikan pergaduhan antara sahabat dengan orang munafik. Kita yang tak nak baik ini, adakah kumpulan yang satu lagi itu munafik sangat sampai kita tak nak berbaik? Sedangkan dengan orang munafik pun Allah Ta'ala menitahkan faslihu bainahuma, elokkan balik, damaikan antara dua puak yang bergaduh. Orang munafik memang ramai. Sekarang keliling kita orang munafik berlambak-lambak. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkis, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok, mulut manis, hati bak iblis, mulut ramah, hati menyumpah, mulut memuji, hati mencaci, mulut bermanis-manis, hati dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Ini sifat orang munafik. Tapi walaupun orang munafik itu jahat, tetap kita disuruh mendamaikan. Sebab kalau bapaknya munafik, anaknya belum tentu munafik. Ini dakwah. Baik itu dalam sejarah Nabi SAW, dua orang sahabat baginda adalah anak kepada orang munafik yang terkenal. Contohnya sahabat Nabi yang pertama, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini anak kepada Abdullah bin Ubay, sahabat Nabi yang setia, mati syahid dalam peperangan Yamamah. Sahabat Nabi yang kedua, Hanzalah bin Abi Rabi', anak kepada Abi Rabi', pemimpin utama munafik Madinah. Presiden munafik Abdullah bin Ubay, timbalan presiden Abu Rabi'. Dan Hanzalah ini sahabat Nabi yang setia, mati syahid selepas menyaut seruan jihad yang ketika itu dia belum sempat mandi wajib. Ini cerita yang masyhur. Dia baru kahwin, petang, malam dia tidur dengan isteri, dekat subuh semboyan panggil perang, dia terjun siap pakai baju besi, dia lupa dia tak mandi wajib lagi. Dalam peperangan itu dia meninggal, terkorban, mati syahid. Nabi nampak malaikat turun mandikan jenazah beliau. Ini special case. Dan dua-dua ni anak munafik. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, kalau kita lah, bapa mu tak nak kawan dengan orang ni, aku tak suka, dia menipu kuat, dia menipu, dia ni jahat, aku tak nak kawan dengan dia. Baik, soalan kita, di Islam atau tidak? Islam. Jahat, dia jahat tara mana? Dia kuat menipu, dia kuat mencuri, dia kuat macam-macam jahat lah kita tuduh. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni, apa jahat yang dia tak ada buat? Dalam Quran ada 17 ayat yang cerita perangai Abdullah bin Ubay ni.
Dalam surah An-Nisa ayat 72 cerita perangainya. Surah Al-Maidah ayat 51 sampai 53 cerita perangai dia. Dalam surah At-Taubah ayat 74, 80 dan 84 cerita hal dia. Dalam surah An-Nur ayat 11 dan 33 cerita perangai jahat dia. Surah Munafikun khusus untuk dia ayat 1 sampai 8. Tapi walaupun dia seorang yang sangat jahat, tapi ketika dia meninggal dunia, Nabi SAW tetap menyantuni jenazah beliau sebagai simbol bahawa kita jangan bergaduh melampau-lampau sangat. Dengan orang munafik pun kita meraihkan, apatah lagi dengan saudara mara kita yang kita tak pasti munafik ataupun tidak, kita tak tahu pun, hanya pada sangkaan kita sahaja. Sebab itu bila kita tengok dalam sirah, sepulangnya Nabi SAW daripada peperangan Tabuk akhir bulan Syawal, Abdullah bin Ubay telah menderita sakit, bedridden. Jadi pada bulan Zulqa'dah tahun 9 Hijrah, Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Jadi masa meninggal, datang anaknya Abdullah bin Ubay, beritahu, ya Rasul, ayanda dah meninggal. Tak apa, Nabi kata, sekarang saya pergi ke rumah, boleh minta jubah selai ya Rasul, nak buat kapan, silakan ambil. Ni Nabi orang baik, malah nak bergaduh. Kemudian dalam perjalanan Nabi nak pergi dengan Umar Al-Khattab, turun wahyu daripada Allah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, min tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Wahai Muhammad, kamu pergi minta ampun untuk dia atau kau tidak minta ampun untuk dia, maka walaupun kamu minta ampun 70 kali, aku tidak ampunkan mereka. Ini dalam surah Taubah ayat 80. Lantas Umar tarik baju Nabi, ya Rasul, pergi buat apa? Minta ampun pun tak guna juga. Maka Nabi tepis tangan Umar. Ya Umar, akhir anni inni qad khuyyirtu fakhtartu. Kata Nabi, wahai Umar, berundurlah kamu kerana aku disuruh memilih, dan sekarang aku telah buat pilihan. Falau a'lamu anni in zidtu ala 70 ghufira lahu la zidtu. Tadi dalam ayat Allah Ta'ala sebut, kalau mau minta ampun 70 kali, aku tak ampunkan. Maka kata Nabi, la zidtu, aku tambah 70 lebih lagi, ampun untuk dia 100 lebih lagi. Ini Nabi, ini al-jamaah. Kita tak nak bergaduh, tak nak bergaduh. Justru ayolah hadirin hadirat sekalian, kalau nak dapat jantung surga, mari kita bersatu. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri jangan sengketa, bukankah molek makan sehidang. Mana yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan. Yang keruh kita jernihkan, yang berbonggol kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyalah kita betulkan, yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan, yang larat kita ingatkan. Kita sesama Islam, jadilah penyuluh dalam gelita, jadilah penyabar dalam murka, jadilah benteng dusun dan kampung, jadilah pagar teluk dan tanjung. Kita orang Islam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadim wa ta'atufihim kamathil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sairul jasadi bisar wal humma. Hadis Bukhari Muslim. Kita sama kita orang Islam ini dalam saling cinta mencintai, rahmat merahmati, sayang menyayangi, bagaikan satu jasad. Kalau salah satu anggota merasa sakit, maka seluruh jasad akan sangling bertenggang rasa dan merasakan demam, kata Nabi. Ini sifat orang Islam. Hadis Bukhari Muslim. Satu sakit, kiri pun sakit. Gigi sakit, kaki pun tumpang sakit. Cubit per kanan, per kiri terasa. Inilah sifat orang Islam. Abaikanlah kepada bisikan-bisikan yang tidak ajak kepada al-jamaah ini, kerana kebenaran tetap kebenaran walaupun kita bersendirian. Sekadar itu, sembang-sembang pertemuan kita pada edisi kali ini, jantung surga Allah sediakan kepada orang yang iltizam bersama dalam al-jamaah. Muafakat itu ada keberkatannya. Sekadar itu, sebelum pisah kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga-moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fi sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu
bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menyambut Ramadan pada minggu hadapan. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.